Avengers! Assemble. Hai, hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Sembang Marvel. So, kali ini kita nak sembang tentang What If Part 2. Yes, kita dah pernah sembang kan? Betul, sebelum ni kita pernah sembang What If, which is aku rasa itu adalah antara episod yang awal bersama dengan Anip. Ya, dan episod tu dapat banyak sangat reaction Yes. TikTok, YouTube, dan kita nak teruskan lah dengan What If kita. Because What If ni bukan teori pelatau. Alright. Dia bukan juga rumors. Yes. Dia lebih kepada kreativiti kita sebagai fan Marvels. Betul. Yang mana aku percaya, saya percaya, korang dekat rumah yang minat Marvel mesti ada What If korang sendiri. Yes, betul. Dan sebenarnya berkemungkinan, mana tahu prediction juga boleh jadi. Sebab kalau kita tengok series What If, kebanyakan What If tu, episod What If tu memang dia ambil berdasarkan what if kalau benda ni jadi macam ni. Contohnya dalam Black Panther kan, what if Black Panther dia apa ni, siapa ni, Yondu tak ambil siapa, Star-Lord. siapa, Quill. what if Black Panther ataupun aku lupa, T'Challa yang diambil instead of Peter Quill. Betul. Right. Okay. So tu antara what if yang macam sebenarnya betul. Tapi yes, Dia secara, kalau benda ni masuk social media stream adalah, what is the most mindfuck thing in Marvel that you want. betul. Benda yang bila aku tengok What If pun season 1, dia memang bagi satu impression yang mindfuck macam what the hell macam tu kan. Betul. So dengarkanlah rintihan kami tentang siapa yang nak memulakan ni? Okay, apa kata kita ni? Okay. Okay, Adib start dulu. Okay, basically what if aku ni, aku lebih kepada kemarahan lah. Sebab aku concerning about apa yang berlaku dalam MCU punya environment sekarang ni. Orang marah dengan series apa semua. Jadi ini adalah what if bercampur dengan cadangan, bercampur dengan suggestion. Okay, tadi aku dah betul sikit dah. Okay, bila you dah nampak Kevin Feige ataupun je dah, tak kisahlah, kita dah nampak sekarang ni watak-watak baru. Kau dah cakap apa? Watak-watak baru yang pengenalannya agak kurang sikit, orang kecam dan sebagainya. Selepas ni kalau boleh you teruskan pengenalan watak baru tu dalam the big film dalam MCU. No need to buat satu series yang orang pun terpinga-pinga, kenapa macam ni, orang expect lebih tinggi. And gantikan series-series tu dengan satu jalan cerita. Ataupun kalau kita tahu dekat dalam MCU, dalam komik ada macam-macam organisation, macam tadi Lukas cakap lah. Kita ada first of all Shield, and then yang tadi tu apa, Midnight Suns, and then ada Illuminati, obviously. What if kalau kau nak tarik balik you punya crowd untuk jadi lagi best, kau buat satu series berkaitan dengan, contoh aku ambil Illuminati. Sebab Illuminati dalam mana-mana filem hanya ada easter egg, tak ada storyline very proper. Betul, what if you buat satu series pasal tu je, confirm orang akan looking forward. Tapi jangan buat dekat main timeline 616. Buatlah another universe ke, tapi make sure that universe mesti masuk dalam Secret Wars. Faham? And spin off lah, lebih kurang macam tu. And ada satu lagi yang aku suka sangat, kalau if maksud dia first round kan dia bagi terus 2 what if lah. Dia ada lagi kena second round. Tadi satu. Tadi satu. Round satu pertama. Jangan. Tak, bukan. Kita nak apa orang kata, benda tu sampai peak yang sama-sama peak sama-sama climax. Baik. Teruskan, saya punya dah settle. Teruskan dengan siapa tadi? Nak usah abang dulu lah. Kita tahu sepatutnya siapa nama Spider-Man tu, Andrew Garfield akan join sekali dalam Avengers. Bukan Tom Holland. So what if aku adalah, what if ketika sebenarnya sepatutnya Andrew Garfield yang masuk dalam Avengers, dan itu terjadi, bukan Tom Holland yang masuk dalam Avengers. Sebab aku sangat sukakan Spider-Man yang patutnya dia boleh berdikari, yang dia tak perlukan bantuan orang lain. Maksudnya dia berdiri as diri dia, tak perlukan Tony Stark untuk bagi teknologi dan sebagainya. So aku rasa sangat menarik kalau bayangkan dalam Avengers, watak kedua yang mungkin diperkenalkan setelah Iron Man mungkin adalah Spider-Man.
So bayangkan dua-dua ni, Spider-Man, Andrew Garfield dan juga Tony Stark, Iron Man. Wow, aku rasa dua karakter ni agak strong dan boleh carry Avengers. Dan kemudian mungkin masuk Chris Evans kan, masuk sebagai Captain America 3. So akan ada Big Seven lah kan kiranya. Betul, Big Seven. Betul. So aku rasa sebab patutnya memang Andrew Garfield yang masuk kan. Betul, kita setuju. pun tahu rumours tu, cuma tak tahu apa yang jadi, dan Hanky Pinky, dan tiba-tiba benda tu tak jadi, dan dia orang memperkenalkan Tom Holland yang masuk dalam kalau diikutkan Avengers. memang ni lah. Betul. Sebab tu diorang reboot. Diorang reboot untuk kali kedua. Sebenarnya untuk antara salah satu sebabnya memang nak masukkan dengan Andrew Avengers. Garfield ke dalam Avengers. Sebab The Amazing Spider-Man keluar 2012. Betul ke tak? Yes, Which is yes, Iron Man betul. keluar 2008. So the timeline of Avengers tu tengah berjalan. Dan tak silap aku ada Faham. deleted scene kan yang dia mention pasal Spider-Man dalam Iron Man. Dalam Iron Man pasal Spider-Man. Dia ni si Nick Fury cakap. Nick Fury nak offer dekat Iron Man kan. Dia bagi you pasal don't Doctor know. Strange. Yes. Dia ada cakap pasal Spider-Man tau. Yes. Tapi dia tak mention Radioactive insect. Tapi yelah, maksudnya perancangan tu memang dah ada. Cuma untuk masukkan dia. Yelah, kenapa dia? aku rasa Sony. politik Sony tu. Sony lagi. So bayangkan, instead of kita dapat Tom Holland, bukanlah Tom Holland tak bagus, cuma aku rasa tak itu karakter sangat lah. Kita akan terus dapat Spider-Man yang watak yang wow, yang dia dah powerful, dia dah boleh berdikari, and dia pun genius dan sebagainya. Daripada Tom Holland, kita nak tunggu dia punya character development tu lambat lah. Saya ada bantahan. Silahan. Okay. Betul, setuju. Kita boleh tengok Tom Holland memerlukan at least 3 ke 4 movie. 3 movie untuk character development dia tu. Character development. Dan benda tu mungkin dah dibagi tahu secara umumnya. Spider-Man yang 4 kan, Spider-Man 4 kan. Yang kali ni kan, semua orang dah lupakan berkenaan Peter Parker. It's a fresh start. Dan mungkin itu the character yang tiada siapa yang akan tolong dia. Iron Man tak ada, Doctor Strange tak kenal dia. Dia dah jadi, dia mungkin akan apply kerja as a reporter lah, seperti biasa lah. Tapi aku setuju. Ada yang aku tak setuju, sebab kalau contohlah kita nak jadikan Spider-Man Andrew Garfield as a primary Spider-Man. Dia tak tunjukkan sifat leadership di dalam previous movie. Dia tak lead mana-mana team. Kalau kita tengok small scale lah untuk Tom Holland. Dia mungkin lead budak-budak sekolah dia naik basikal dan sebagainya. Dia ada team kecil net dengan Gwen, MJ. So mungkin itu character development yang dimaksudkan oleh pembuat movie tersebut. Tapi kalau in terms of Andrew Garfield, dia tak ada. Aku rasa dalam pre-movie dia tak ada satu gang yang macam dia lead as a, dia memang tak ada pun. Tak ada. So mungkin akan ada pertikaian macam tu lah. Macam kau apa sebab tiba-tiba ada leadership, padahal selama ni dia buat kerja sendiri. Mungkin itu salah satu daripada argument lah kot. Tapi memang kita tahu pun Spider-Man ni dia ada kepala dia sendiri kan. And Spider-Man ni pun, benda yang poin paling penting aku rasa, Spider-Man ni tak perlukan bantuan orang lain. Tak perlu. Yes. Setuju. Kalau Spider-Man tu daripada awal, waktu Iron Man dah keluar, Avengers yang pertama, dah memperkenalkan Spider-Man yang kuat, lebih berdikari. Yes. So aku rasa selepas itu Spider-Man boleh berdiri dengan banyak karakter yang faham tak? Instead of sekarang ni Spider-Man keempat baru kita boleh nampak dia macam dah boleh mula berdikari. Lama gila. Betul. Dia mungkin akan jumpa dengan lawan-lawan yang lagi kuat. Tapi Spider-Man yang 3 ni baru kita nampak betul. Itu pun dengan bantuan orang lain. So bayangkan, sebab aku rasa character development tu menyebabkan kita rasa macam alamak, upcoming movie lagi. Betul. Kalau dia dah set up daripada Andrew Garfield, benda tu dah dah skip dah benda tu. Setuju. Betul kan? Okay. Betul. It's a good what if. Alright. What if aku rasa bosan sikit, but it keep me thinks a lot. Sebab macam ni tau, what if sebenarnya Doctor Strange tak blip? Faham tak? Dia macam aku terfikir benda tu bosan lah. Tapi sebab sekarang ni Sorcerer Supreme adalah Wong, bukan Doctor Strange. Faham tak betapa 5 tahun tu Doctor Strange hilang a lot of his power kan? And sampaikan yelah, maybe the story will be different dalam Multiverse of Madness. Sebab
mungkin dia tak akan berlaku Multiverse of Madness because dia dah tahu kuasa yang patut membuatkan dia corrupted. Maybe dia hold the dark hole masa the 5 years of Blade. Sebab kita tahu that kind of what if dalam universe sana untuk tewaskan Thanos, Doctor Strange gunakan dark hole. Betul. And that's why apa nama dia tu, Black Bolt bunuh Doctor Strange on that earth. So what if in 616 lah kot aku punya what if, because what if bukan Doctor Strange yang blip. Ada satu teori tau, sebab berdasarkan satu teori ni dia kata kenapa Thanos memerlukan 66 stone. Aku pernah mention benda ni dulu. 66 stone untuk buat blip kan. Sebab setiap stone tu dia memainkan peranan dia masing-masing. Betul. Dan salah satu stone dia adalah Mind Stone. Mind Stone tu membantu Thanos untuk select siapa yang dia nak hapuskan. So sepatutnya Doctor Strange bukanlah orang yang patut di-blip. Patutnya Tony Stark. Alright. Tapi sebab dia spare him his life. Yes. Then berdasarkan rumours ataupun teori tu dia kata then that's why dia exchange lah. Dia tukar lah. Oh, okay. And maybe this is not what if lah. This is teori lah. Okay. Disebabkan itu berlaku, kita semua tahu Doctor Strange is the threat to the multiverse. Yes, betul. But Tony Stark is the threat to the universe. Yes. Faham tak? Multiverse adalah Doctor Strange. Okay. Betul. Universe adalah Stark. So when that happens in 616, bila dia spare his life, dia membuatkan dua-dua tu tak jadi threat langsung. Because Doctor Strange lost his 5 years as Sorcerer Supreme, so that he cannot hold the Darkhold. And Tony Stark died at the end of the movie disebabkan dia dah tak boleh jadi threat kepada universe. So that's why 616 is totally different dengan 838, dengan other universes. Sebab other universe Doctor Strange adalah jahat disebabkan benda tu. And the tweak is maybe Marvel nak tunjukkan kat kita, look, this is what happens of canon in the multiverse. Exactly, macam kita boleh katakan 616 tu is a perfect universe, maybe with a happy ending. Maybe because tak tahu sebab America Chavez tak datang daripada 616. Betul. Maybe yes, maybe no. So next 100 orang tengah tengok kita punya palatau sekarang. Tak adalah palatau, that is our what if lah kan. Okay Nik, silakan. Sebenarnya aku punya what if kesinambungan contoh series yang MCU boleh buat. Okay. Ni contoh ya. Okay, aku lupa sebenarnya. Okay, aku kembali balik kepada Human Torch. Okay, kalau korang tahu di zaman Captain America, diorang ada satu team juga tau. Team diorang namanya The Invaders. Ada Captain America, ada Bucky, Human Torch dengan Namor. Namor, aku tak sure Namor sebenarnya dah hidup lama beribu-ribu tahun. So mereka ada dalam satu team tu, they call The Invaders, lawan Nazi. Okay, aku rasa aku tahu yang tu. If kalau MCU, aku still lagi, aku punya karakter aku nak, yelah, aku bangkang terhadap apa yang sedang berlaku di series MCU. Kalau you buat series about that pun confirm rating naik, babe. Tapi sebenarnya logiknya boleh buat tau. Betul. Sebab kita tengok sengkang masa di antara Captain America dapat kuasa, and lepas tu tiba-tiba dia kejar Red Skull kan. Tu kan macam mungkin lah sebenarnya jangka masa panjang sebab kita nampak macam perang ending semua bagai kan. Tapi sengkang masa tu banyak cerita yang tak boleh diisi tau. Betul. Mungkin ada team superhero, Bucky, Cap dan sebagainya. Sebab bagi aku, contohlah Bucky lah, kita ambil contoh Bucky tu okay, dia sedikit wasted lah dekat Falcon dengan betul Soldier. Sebab bagi aku dia tak boleh nak, dia adalah secondary punya kita panggil secondary actor lah dalam tu lah. Dia tak boleh nak, padahal dia adalah military terhandal, babe. Zaman dia berperang sekali dengan Captain America. Dia kena jadi Winter Soldier. Umur dia 100 lebih dah. Pengalaman dia sangat banyak. Dan aku rasa dia lagi power lagi daripada Falcon. So agak wasted lah. Kalau boleh in future nak tarik balik crowd, buatlah something. Orang suka, sebenarnya orang suka kenangan lama. Ya, betul. Orang untuk penerimaan a new character macam yalah Miss Marvel, She-Hulk yang agak baru, it's totally okay, boleh tarik orang yang macam Hanky-panky nak suka benda yang fun-fun, but not for us lah yang inginkan keganasan. Betul. Dan peperangan. So aku rasa
Itu kan What If tu lebih kepada cadangan lah. And also selain daripada The Invaders, Midnight Suns, dia Streets punya gang tak salah aku. Tak, dia more kepada lawan Dark Magic. Black Magic, yes. Itu pun boleh. And also bagi aku, kalau dia boleh buat a good writing, kau tak perlu nak buatkan special cameo, nak pening-pening kepala nak buat movie. Kau set up the connection tu dekat series je. Betul. Yang big Secret Wars penggabungan filem sahaja. Ya, betul. It's better benda macam tu. Betul, kau setuju. berjimat, tapi jangan jadi Secret Invasion lah bro. Yes. Itu hancur. Itu babi geram aku. Betul. Itu rumah 4 tiang, betul. Wow. Okay, takut. Tak, sebab ada orang komen kat TikTok, live ni santai, orang lain duk sibuk pasal PRN, depa ni bincang pasal Marvel. Betul lah. Sorry. Betul lah, memang. Betul. Tadi by the way, thank you, kita reach highest viewers tadi malam ni, 108. Yes, thank you so much. 108 viewers tadi. Thank you so much guys. Kita berbincang pasal What If. Okay, siapa yang menonton di YouTube, kita tengah berinteract dengan rakan-rakan di TikTok. Ya, okay? Yes, betul. Okay. What if seterusnya? Okay. Aku dalam Multiverse of Madness. Okay. Sebenarnya segala tindakan Wanda tu bukan disebabkan tindakan Wanda. Tapi dia didasari oleh tindakan dan hasutan Mephisto. Right. So dia akan memperkenalkan karakter Mephisto lebih awal. Setuju. Dan Mephisto adalah dalang sebenar kenapa Wanda jadi macam tu. Sebab dia baca buku apa? Dark Hole. Dan Dark Hole tu sebenarnya ada unsur Mephisto dan sebagainya. Betul. So aku rasa benda tu akan jadi lagi menarik lah. Saya sebenarnya. ada pertanyaan. Okay, Mephisto, apa tujuan dia untuk hasut Wanda tu? Apa kepentingan diri dia? Untuk menyesatkan umat, dek. Tak dia. Untuk menjadi teman jadi neraka? Tapi kalau ikutkan reference comics, tak silap aku, apa dia ditawarkan? Dia nak keluar daripada dunia nyata ke? Manifesto ke apa yang ditawarkan? bukan Manifesto. Mephisto. Tak ada. Mephisto kan? Tahu dia macam tak tahu saja je. Selingan. Sebab dalam tak silap aku kan, Mephisto antara punca kenapa Spider-Man kena lupakan semua orang. Kan dalam komik kan. Ya betul. Tapi dalam komik tu sebab Mephisto bunuh Aunt May dengan MJ. Mephisto yang bunuh. Tapi reference dia daripada situ lah. Ya, reference dia daripada situ lah. Mephisto yang menyebabkan benda tu berlaku. Alright. Sebab memang ada teori waktu Spider-Man No Way Home tu, memang ada satu teori yang kata Mephisto yang terlibat. Mephisto mungkin Marvel akan memperkenalkan watak Mephisto. So aku rasa bila cerita pasal Mephisto, sebenarnya dia akan lead kepada satu lagi watak yang belum keluar. Aku tak tahu betul ke tak, tapi tak silap aku Mephisto antara karakter penting yang membuat dia punya partnership dan perjanjian dengan Johnny Black. Johnny Black kan buat Ghost Rider. Dia buat kan? Yes. Dia yang buat perjanjian yang menjadikan orang tu Ghost Rider. Sebab kita throwback sikit lah sewaktu Ghost Rider yang Nicolas Cage berlakon, Mephisto memang dah ada kat dalam tu. Yes, betul. Mephisto dah ada dalam Ghost Rider yang Nicolas Cage berlakon. MCU tak wujud lagi. Ghost Rider bukan under Sony. Dia lain lah. Universal kan? Universal. Sekarang pun masih lagi bawah Universal. That's why dia boleh muncul dalam newspaper She-Hulk. That's the reason lah. Yeah, of course. Okay, aku nak tambah sikit boleh? Sikit. Silakan. Dia campur ketidakpuashatian dan juga what if untuk She-Hulk. Okay, She-Hulk tu sampah punya series apa, dan dia mensampahkan juga Hulk. Betul? Kalau lah boleh diputarkan masa kembali lah ke zaman-zaman ketika Kelvin Feige macam tengah meeting dengan buat, bro, kita nak buat apa ni dengan She-Hulk ni. Buatlah at least macam Falcon dengan Winter Soldier dan juga Bucky punya storyline. Pair punya mission, Hulk dan juga She-Hulk terlibat sekali dalam satu mission. Tapi at least lah, sebab engkau dah melembutkan Hulk dekat dalam Endgame. Betul. Menjadikan dia sebagai satu jenaka, patung puppet. Kau strongkan balik Hulk tu yang orang lain nak kan. Hulk di zaman-zaman Universal Studio ganas. Yang ganas-ganas. Aku rasa apa orang kata, konflik of character ni berlaku secara drastik dalam MCU. Sebab betul, Thor pun
benda yang sama dia treat. Tahu lagi lah. Kesian. Itu aku rasa macam somehow Marvel ni dia nak transition tu nak terlalu cepat tau. Dia nak beralih transition tu cepat. So dia macam ni faham tak? Benda ni jadi dalam semua anime, dalam movie ataupun contoh anime. Contoh Boruto. Bila Boruto dah ada, Naruto mungkin dah habis. So apa yang dia buat dalam anime Boruto tu, dia bunuh Naruto. Tak adalah bunuh, tapi maksudnya matikan karakter lah. Watak-watak yang lama-lama ni, old generation ni, semua dia ambil, tak kisah. Nampak macam bodoh, lembik, padahal dia power. So faham, aku rasa Marvel sekarang ni dia nak buat satu transition, memperkenalkan karakter baru yang power mungkin. So all generation punya ni mungkin saya faham maksud abang tu. Saya memang boleh kritik yang saya katakan there's no proper planning from MCU to remove this big six, the first six. Yes. Which is sekarang ni 3 dah mati. Yes, betul. Ada balance lagi 3. Tak adalah mati. Captain kita tak tahu ke mana. Tak tahu lagi lah. Captain Natasha dah tak ada. Iron Man. Apa tu, Iron Man dah tak ada. So 3 ni kita tak tahu missing ke mana. Faham. Yang ada lagi sekarang adalah Hawkeye, Thor dengan Hulk. 3 ni Marvel gagal untuk matikan dia punya karakter tu awal-awal. Kan? Tapi sentuhan peminat kebanyakan bagi aku Captain America dengan Iron Man je. Bagi aku Black Widow, Hulk tu dia original 6 tapi dia tak keluar sebab kebanyakan screen time-nya lebih. Aku rasa itu ada politics kot. Sebab kita tahu Hulk tak boleh keluar movie dia sendiri. Betul. So aku rasa setuju. Betul. Aku rasa itu tapi Thor dengan Hawkeye tak. Dia macam ni lah senang cerita. Thor betul dengan Hawkeye. Sebenarnya apa yang nampak lah kenapa Big Six ni dipilih 3 tu yang dimatikan awal lah. Tak nak bagi diorang overshadow the next character. Betul. Dia, sebab takut dia akan menjadi macam superhero ni wujud lagi. Kenapa yang baru-baru still muncul. So dia kena matikan di OGs lah. Tapi these 3 sebenarnya kalau kita tengok daripada komik pun susah nak matikan diorang tau. Sebab dia Hulk, dia Thor, God of Thunder, kan? Satu lagi Hawkeye. Hawkeye paling senang lah. Hawkeye tu mungkin dah nak sampai dia punya penghujung because dah ada Kate Bishop. Yang lagi dua ni betul. Satu God of Thunder, satu lagi which is orang yang macam mana nak bunuh Hulk. Betul. So dia kena hilangkan benda ni. Mungkin Hulk kena balik untuk World War Hulk ke dekat Scar ke apa semua. Setuju. So mungkin kita kena tunggu. But there is no proper planning on that lah, in my opinion. 108 orang weh. Ada orang komen new generation more friendly viewer. Actually new generation tak adalah friendly Mana ada viewer. Friendly viewer. Dia sampah banyak Contoh American Chavez. Sampah tak American Chavez mana family viewer. Tak. Betul. Kan? Setuju. Okay. Mungkin ini part last aku sebagai what if yang terakhir, what if kedua. Aku nak tambah sikit lagi. Lepas tambah. Nak what if lagi ke? Lepas Adib aku tambah satu. What if lagi. Okay. Tapi what if aku ni dia perlukan idea korang tau. Okay, aku suka. Okay, suka What if sebenarnya tikus tu tak keluarkan Ant-Man daripada Quantum Realm? Siapa yang akan jadi hero? Maksudnya blip akan terus berlangsung. Sekarang kan after 5 years tikus tu tertekan tu, and then siapa nama tu, Paul Rudd. Siapa nama dia dalam cerita tu? Scott Lang. Scott Lang tu keluar daripada Quantum Realm. Okay. Tapi what if sebenarnya sepanjang 5 tahun tu dia tak keluar pun? Apa sebenarnya solusi Avengers boleh buat? What if? Move on lah. And then sebab kita tahulah diorang terpaksa move on lah. Maksudnya tak ada konflik besar lah, kan? So Iron Man stop macam tu je. Sebab kita kena ingat yang Iron Man mati disebabkan diorang nak bawa balik semua orang datang. Adakah Iron Man akan build a new orang kata model ke? Aku tak rasa, sebab benda tu kita kena ingat punca macam mana idea tu boleh muncul adalah sebab Scott Lang datang keluar time travel. So silakan. Scott Lang tersimpan lagi dekat Quantum Realm tanpa bantuan tikus. Persoalan je di universe itu, adakah tim Fantastic Four
di-blipkan sekali. Oh, Betul? Mungkin tak di-blip. Mungkin antara 4 orang tu yang paling cekadak kita blipkan lah. Sebab Thanos kan ambil yang paling kan, yang paling cekadak sekali. Human Torch bodoh lah. Human Torch bodoh. Sue Storm boleh lah, ada sikit vibe-vibe Mr. Fantastic. Mungkin lah kot kalau ada Mr. Fantastic lagi okay. Mungkin pertemuan itu akan berjalan. Tapi aku tengok yang very encourage in Endgame, Captain America dengan ni lah, Black Widow lah, yang terlalu terkesan, yang nak cari jalan juga. Mungkin antara itu boleh jadi. Tapi aku tahu Iron Man penting sebab dia yang buat apa tu, aku time travel. Time travel punya tu. Mobius ada benda lain tak selain daripada partikel yang boleh buat dia orang time travel, teknologi lain dalam comics? for now tak ada lah. Tapi aku rasa upcoming mungkin ada lah. Victor Timely mesti ada satu idea untuk tak, maksud aku dalam konteks Endgame tu, merujuk kepada what if Adib. Sebab kalau tikus tu ada banyak komen dekat TikTok yang cakap Endgame takkan jadi apa semua. Betul lah. In fact betul lah, Endgame takkan jadi. And which is after 5 years tak ada pun Scott Lang datang cakap yang dia duduk dalam quantum realm apa semua kan. Tapi kita kena ingat yang tinggal tu sebenarnya orang power tau. Betul. Yang power. I mean actually kalau tak datang dengan time travel pun, kita boleh buat satu kesimpulan macam mana nak lawan Thanos balik dan bawa balik all those stones. Cumanya still lah kena time travel lah. Kalau ikut daripada teori daripada Thanos lah, dia kata dia menghapuskan yang lain dan separuh tu akan meminta madun yang berkualiti. Aku ada satu teori. Okay. Teruskan. Daripada what if jadi teori kau tengok. Okay, boleh. Kalau tikus tu tak muncul, maksudnya apa? Dia tak jadi secret timeline kan? Maksudnya TVA akan masuk campur. Because Thanos is a part of the secret timeline punya agenda. Betul. So mungkin TVA datang ambil tikus tu letak kat situ. Kan? So bila secret timeline, macam mana sekalipun benda tu pun kena terjadi. Dan berbalik kepada isu tu, kita kena fikir balik. Tanpa Tony Stark dengan Captain America balik masa lepas, ambil Space Stone, lepas tu Space Stone yang buat Loki ambil and pergi ke tempat lain, sampai TVA ambil, salah satu punca dia adalah disebabkan apa? Sebab dorang travel back tu. Silakan Pas kan? Silakan. Okay. So maksudnya secret timeline ni sebenarnya pada aku ni lead kepada Kang sebenarnya adalah satu ramalan yang dah dijangka pun. Okay. I beg to differ. Silakan bertarung. Okay, like this. Kita baru je cakap pasal Doctor Strange gunakan dark hole tadi. Okay. So kalau tikus tu tak ada, Doctor Strange guna dark hole lah. Tapi masalah dia Doctor Strange tak ada, kena blip. Tapi kita tak. Okay, Doctor Strange gunakan dark hole sebab nak kalahkan Thanos. Thanos dah pun mati. Betul. Maksud dia dalam 838 dalam 838 maksud dia apa tu? Setan ni Mephisto. Teruskan. Dalam 838, dalam 838 sekarang ni kita kena faham yang Doctor Strange hidup. Doctor Strange tak kena blip. Sebab tu Doctor Strange gunakan dark hole untuk tewaskan Thanos. Betul. Sekarang ni dalam 616 Doctor Strange kena blip, Tony Stark hidup. Dan what if tikus tu tak tekan supaya Scott Lang muncul balik? Tapi dia tak ada konflik besar tadi. Sebab dia membatalkan hujah pula. Aduh. Dia membatalkan teori abang mengenai secret timeline. There's two different thing yang happen. Okay. Jadi pihak mana yang menang? Yang Arif? Tak ada siapa menang. Bak kata Rafizi Rabli, debat ni tak ada orang yang menang, tak ada yang kalah. Tapi dia pun nak menang. Tak kisahlah. Dia mana ada orang berdebat tak nak menang? Tak dia lah. Politics. Okay, next. Fik cakap diorang boleh fokus lagi in cosmic story. Satu lagi what if. Dia berkaitan cosmic juga. Ni aku nak tambah tak. So what if aku habis kat situ saja. Dia tak ada persoalan sebab dia banyak cabang-cabang dia. Tapi aku suka seronok. Teruskan. Alright, aku punya ni pun dia mungkin benda ni dia akan berlaku tapi mungkin tak akan berlaku. Ini kita cerita pasal bila kita dah lepas Secret Wars, dah lepas villain-villain yang baru-baru lah, ataupun villain-villain yang besar-besar. Aku harap lah one day ada satu series ataupun movie
what if salah satu pada karakter MCU dapat cosmic power? Wow. Contoh, aku ada baca ada satu ini in Spider-Man, dia dapat satu cosmic power. Spider-Man dapat cosmic power, dia dah jadi macam Beyonder lah. Dia boleh reset reality, dia boleh reset balik Uncle Ben semua hidup. Aku nak tengok benda tu in the live action. And satu lagi, Daredevil pun pernah dapat cosmic. Dia boleh nampak. Itu aku rasa tak saku Beyonder yang bagi. Tapi the best part biasalah hero kan, dia pulangkan balik kuasa kosmik tu. Dia kata it's okay, I tak boleh benda ni. I see. Aku harap one day adalah satu Spider-Man Beyonder, Spider-Man Cosmic. Tapi ni aku rasa aku setuju dengan kau. Aku memang nak tengok benda tu. Tapi paling terdekat aku rasa Fantastic Four akan dapat cosmic power. Betul, logik yang tu paling logik. Kalau Fantastic dapat gila babi babe. Tapi kita tak tahu macam mana dia nak set upkan 1960s punya dia dapat cosmic power tu. Izinkan saya bertambah? Silakan. Ada satu komik, betul ke aku Fik kalau salah, Mr. Fantastic pernah dapat satu kuasa. Aku tahu dia time tu dia sama ada kuasa kosmik ataupun dia overpower sampai kepala dia besar babe. Dia jadi villain ketika itu. Fik, tolong betulkan kepada mereka. Ada orang cakap Iron Man pun pernah dapat cosmic. Yes, Iron Man lepas tu cosmic. ada Izaiman cakap what if Dr. Doom yang dapat cosmic power. In fact kita tengok dalam the first setup of movie Fantastic Four, memang dia dapat daripada cosmic power lah kuasa dia tu. Tapi memang itu melencong terus daripada komik lah. Betul. Sangat menyerong. Dia kata The Maker. Yes, Fik, thank you. Ghost Rider pun dapat cosmic power. Yes, kalau aku sukalah, tak kisahlah apa kira The dapat Maker, cosmic tu is a very, tapi kena make sure ada satu kosmik yang lagi besar dulu keluar lah sebelum dia kosmik. Betul. Paling dekat Galactus tak sangat kan. Dekat Malaysia ada kosmik bus. Tak ada. Gurau. Okay guys. Okay, mungkin kita dah pukul 1.17. 1.17. Kita punya live pun 95 orang. Thank you so guys, much thank you guys. kepada mereka yang join. Ini relax je lah. Kita borak-borak lah. Orang lain borak pasal PRN, kita borak lah pasal Marvel. Okay. Untuk episod What If ni memang berpeluh kita. Kita Aircon rosak. Daripada tak ada idea, tiba-tiba idea muncul macam-macam bercambang, pula. sel-sel otak berhubung. Yang penting tolonglah, aku nak tanya untuk penonton TikTok sekarang ni, korang berpuas hati tak dengan perbincangan? Tapi sebenarnya kan, daripada what if yang kita bincangkan ni, dia mendatangkan ilham baru kepada aku. Betul. Kita tahu ni bercerita teori balik kepada teori. Kau bila ada tema macam tu, kau tengah nak cakap teori. Dia kita kena bagi tahu ini teori ke apa? Ini palatau kan. Maksud ini rumors. Okay, sila. Kita tahu Secret Timeline adalah benda yang He Who Remains yang rancang kan. Dia yang meletakkan itu sebagai Secret Timeline. Tapi disebabkan Secret Timeline itulah yang menyebabkan Loki ke TVA. Dan Loki bekerjasama dengan Sylvie. Dan Loki dan Sylvie yang membunuh He Who Remains. Okay. Persoalan aku, what if sebenarnya keseluruhan agenda tu dah pun difikir dan diketahui oleh Kang yang besar sekali, ataupun Kang yang paling Prime Kang lah. Yang dia tahu, maksud mungkin Council of Kang dah tahu dah benda tu sebenarnya. And dia sengaja merancang benda tu untuk dia terlepas daripada multiverse. Setuju. And He Who Remains tu, pengetahuan dia mengetahui Loki akan sampai ke dia tu sampai bila? Maksudnya macam pengetahuan dia, dia tahu every single things kan. Dia tahu daripada sampai dia dibunuh tu pun dia tahu ke? Ataupun dia tak tahu? Dia tak itulah dia kata dia tak tahu sampai part tu dia tahu. Yes, yang dia dropkan apa? Apple lah. Dia dropkan something tu yang kat Loki. Lepas tu skrip tu dah berhenti kan. Cuma aku terfikir benda tu lah, macam sebenarnya sebab dia yang menentukan Secret Timeline, bukan Secret Timeline, tapi kan dia cakap dia cakap I didn't know what happened after this. Betul. Fik Burberry dia kata Prime Kang sepatutnya Victor Timely. Secret Timeline dah scripted. Betul. Itulah, bila dah scripted, maksudnya hasil dan outcomes dia mesti pun dah expected. Betul. Maksudnya timeline tu sudah pun terjadi. Sebab kita kena ingat TVA dia berpangkalan pada tempat yang tak ada masa. Boleh kacau. Betul. Maksudnya Secret Timeline ataupun main universe yang sedang kita hadapi dekat MCU ni adalah benda yang sebenarnya
sudah pun berlaku. Sebab TVA ni boleh pergi mana-mana masa depan kan, masa lampau. So maksudnya tak ada timeline. Betul. So timeline yang sekarang ni MCU ni mungkin dah pun berlalu. Okay. So kalau dalam macam tu, sebenarnya semua dalam pengetahuan Kang lah. Victor Timely maksudnya. Faham. Sebenarnya dia ada loophole yang besar tau. Sebab bila dia kata pasal TVA ni tak ada kacau masa kan, dan masa ni TVA ni tak terkait dengan masa, and masa berjalan je. So dia satu persoalan, bila masa tu boleh dikacau. Faham tak? Betul. Faham tak maksud aku? Faham. Okay, aku susah untuk nak menggambarkan dalam perkataan. Okay, ada komen yang menyokong apa yang abang telah kata-kata tadi. Dia cakap, Nenek Kau 97 cakap, ada teori cakap semua ni loop dan Kang akan kembali menjadi he who remains and the loop continues. Yes, betul. So bila kita cerita pasal masa, dia benda yang complicated lah pada aku. Kalau ikut dalam komik juga, sorry sikit lagi tambah Victor Timely ni adalah Kang yang kalah kepada Avengers ketika Kang menjadi siapa yang dia di Mesir, lupa nama dia, Ramatut. Itu adalah Ramatut yang dah kalah. Dia balik kepada 1901. Betul 1901. Aku harap ada live action yang menunjukkan scene dia kata Kang Dynasty lah kot. Itu adalah Kang Prime Kang. Aku rasa sebab Kang Dynasty adalah Prime Kang. So dia kembali jadi Victor Timely. Dia buat balik jadi diri dia. Ketika itu juga dia jumpa dengan cuma kita pun dapat rumours sebab dalam komik memang betul Nek, memang tanpa disangkal ya, memang Victor Timely adalah Kang Prime yang akan control the Kang Dynasty. Tapi kita kan baru dapat rumours yang dalam Secret Wars dengan Kang Dynasty juga. Dan itu dia dah confirm kan? Ya, dalam Ant-Man sebenarnya yang akan jadi Kang Prime. So macam mana sebenarnya kita pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Mungkin adakah ada teori yang sebenarnya Kang yang dalam Ant-Man tu adalah Victor Timely yang sesat dekat dalam Quantum Realm. Tapi itulah susah juga. Susah juga nak buat satu benda tu. Mungkin kita boleh pergi next episode about this. Yes, betul. Yelah, masa pun terlalu cemburu kan daripada kita. what if jadi teori pada Kang. Fik cakap yes, aku setuju Adib. Sebab benda tu Betul. Benda tu faham tak? Dia kita kupas next time. Teori kau sama dengan dia. Bukan, sebab benda ni satu penelitian. Faham. Berdasarkan uji kaji dan hipotesis, apa yang tuan cadangkan? Saya rasa macam itulah. Tapi apa pun kita tutup lah. Apa jadi pun dalam MCU, sama ada Kang akan hidup semula, Iron Man akan muncul semula, kita kena ingat satu benda. Kenapa diorang boleh muncul? Sebab boleh dia. So kita tamatkan podcast itu. Thank you so much. Ya, macam biasa. Sebab kita memerlukan bantuan, sokongan tuan-tuan, puan-puan, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, apa semua. Tolong kalau ada product placement, kalau ada movie-movie atau series production korang yang nak iklankan kepada kami. Ya, betul. Tolong reach us out. InsyaAllah kita akan respon. Dan tolong kepada korang yang menonton di rumah, mendengar di Spotify, teruskan follow kami, like, subscribe Spotify, bagi 5 star. Yang mana jumpa video kita orang dekat TikTok dan terus tengok full video di YouTube, follow kita orang dekat TikTok. Thank you so much. Dan jumpa dekat Instagram, follow kita orang dekat Instagram. Moga-moga perkongsian kita ni dapat menghiburkan korang semua. Sebab yelah, Marvel keluar movie setahun 3 kali, series setahun 3 kali. Kita orang ni adalah untuk meneruskan hype movie Marvel, series Marvel, MCU di Malaysia. Terima kasih atas sokongan. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.